Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini 10 Rajab 1437 Hijrah bersamaan dengan 17 April 2016. Kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan Al-Usul Al-Thalathah karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Saya kira hari ini hari terakhir lah untuk pengajian ni kot, kan? Kalau ikutkan kita dah sampai ke muka surat yang terakhir, ataupun kira gini, itulah maknanya helaian yang terakhir, insya-Allah. Iaitu muka surat yang bahasa Melayunya 36. Okay, so kita baca dari atas lah. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Wa awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, sedangkan rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah penutup para nabi. Okey. Rasanya kita dah tahu maksud apa? Rasul, kan? Rasul dan Nabi. Okay? Dan memang kebanyakan para ulama, bahkan boleh dikatakan keseluruhannya, mengatakan Rasul pertama adalah Nuh alaihi salam, dan Rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebelum Nabi Nuh ada nabi-nabi. Okay, sebelum Rasul pertama iaitu Nuh, dah ada nabi-nabi sebelum tu. Okay? Cuma definisi tentang Nabi dan Rasul itulah yang dibincangkan oleh para ulama, seperti mana yang telah kita bincangkan pada pertemuan yang sebelum ni. Okay, sama ada yang sebelum ni ataupun yang sebelum tu. Okay. Baik. Khatamun Nabiyyin. Saya nak bincang sedikit tentang Khatamun Nabiyyin. Khatam adalah apa? Penutup, betul. Penutup para rasul, para nabi. Okay. Apakah tanda Rasulullah merupakan khatamun nabiyyin, penutup segala nabi? Yalah, itu maksud dia. Maksud khatamun nabiyyin ialah tiada nabi selepasnya. Tapi apa tanda Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir? Tanda-tanda. Tak kira lah tanda fizikal ke, tanda itu maksud. boleh beza maksud dengan tanda. Kan? Okay. Contohnya, saya nak bagi contoh. Tak apalah, saya tak bagi contoh. Terus pada apa perbincangan kita, iaitu apa tanda Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Okey. Dia punya pembayangnya ataupun cluenya ialah diambil dari kitab kitab sebelum ni lah, kan, sama ada Taurat ataupun Injil. Okey, tapi siapa di kalangan kita yang baca, kan? Okey, dan benda tu terdapat dalam hadis-hadis Nabi. Okey, khususnya terdapat dalam hadis Bukhari. Jauh sangat banyak Bukhari ni. Okey, kita kecilkan lagi skopnya. Siapa ingat kisah Salman Al-Farisi? Salman masuk Islam. Okay, siapa ingat kisah Salman Al-Farisi masuk Islam? Dia jumpa padri-padri semua ni. Macam mana? Siapa ingat cerita dia? Macam mana dia boleh percaya akhirnya itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey. Tak apa, saya cuba ringkaskan cerita tu. Salman Al-Farisi, bila sebut Al-Farisi pun kita tahu dia adalah dari Parsi. Okey, Persian. Okey, Persia, kan? Persia ke Persian. Dan asalnya dia adalah beragama Majusi, sembah api. Kemudian dia masuk Kristian. Okey, ringkasnya gitulah, kan? Ya, dan dia bersama dengan setiap seorang padri yang hebat zaman dia tu, kan? Daripada seorang padri, bila padri tu nak mati, dia akan tanya, ada tak padri lain yang dia boleh pergi untuk nak berguru lah, kan? Nak melazimi, duduk sentiasa dengan padri tu.
Jadi seorang padri tu akan cerita ikut padri yang ni, ikut padri yang ni, ikut padri yang ni. Okey. Dan ada di kalangan padri itu yang Salman ceritakan bahawa padri itu buat apa? Padri itu memang jahat lah, kan. Dia duit semua dia makannya, dia ambilnya, kan. Duit sampai kat gereja tu semua dia ambil, kan. Macam-macam lah. Tapi dalam kisah tu ada ceritakan dalam hadis tersebut. Yang saya nak tekankan ialah akhir sekali padri yang tua, kan, dia dinasihatkan untuk pergi jumpa padri itu. Bila padri tu nak mati, dia tanya, ada tak orang lain yang saya boleh ikut? Okey. Menunjukkan apa? Satu, Salman Al-Farisi umur dia panjang. Ada yang mengatakan umur dia 60. Waalaikumsalam warahmatullahi. 60 sebelum Islam dan 60 selepas Islam. Maknanya 120. Kan? Umur dia 120 tahun. Kita 40 50 ni pun dah rasa dah dunia berpusing-pusing dah, kan. Kan? Dia 120, relax ya. Kan? Okay. Baik. Kemudian padri yang terakhir mengatakan, saya tak tahu dah, kan, di atas muka bumi ni orang yang boleh kamu ikut. Kan? Maknanya yang masih lagi ikut ajaran Nabi Isa dah tak ada dah. Yang tak betul banyak lah, kan. Okay. Tapi tak lama lagi akan keluar seorang Nabi. Okay, seorang Nabi akan keluar dari tanah Arab. Dan diceritakanlah beberapa sifat, kan, iaitu keluar di satu tanah Arab. Okay, kawasannya ialah kawasan yang banyak kurma, pokok kurma. Antara dua perkampungan gunung berapi. Okay, dua perkampungan gunung berapi. Banyak pokok kurma, dia lembah, kan, tengah-tengah, kemudian pokok kurma, dua perkampungan gunung berapi. Okey. Baik. Salman Al-Farisi pun dia tanya kat mana apa semua. So Syekh dia kata dekat tanah Arab lah. Dia pun dia cari orang Arab. Bila dah mati guru dia itu, padrinya itu, dia pun cari orang Arab dan dia kumpul duit dia. Dia pun apa, kira macam bersetujulah, kan, dengan orang Arab ni. Dia bagi duit dan mereka bawa dia ke tempat yang dia nak tu. Okey, baik. Tapi orang Arab yang zaman tu, orang Arab yang banyak korupsi lah, kan. Dia ambil duit tu, dalam perjalanan dia orang perhambakan dia. Tahu tak? Kan, dia dah bagi duit ni, kan. Maknanya kira macam bayar tiket lah. Dia orang ambil dia orang kata, engkau sekarang ni hamba kami. Slave. Bukan penumpang, tak, slave. Okey. Jadi sampai satu tempat dia orang jual pula dia. So asalnya merdeka jadi hamba. Jual-jual kena dibeli oleh seorang dari Khaybar. Okey, Khaybar ni utara sedikit lah daripada Madinah. So dia pun duduk situ, dia sampai situ dia tengok, sampailah. Kan? Dia tengok sampai sifat yang terdapat dalam Injil dan juga yang diceritakan oleh padrinya sesuai dengan Khaybar ni. Kurma banyak. Lepas tu apa? Ada perkampungan apa dia? Tanah apa? Gunung berapi, kan? Dia pun dah happy lah, suka lah. Baik. Lepas tu macam mana tak ceritanya, akhirnya dia pindah pula, kan, dipindahkan ke Madinah. Sampai Madinah lagi dia suka, pasal lebih menepati, lebih kurang sama dengan Khaybar dengan Madinah. Okey. Dan lama lepas tu datanglah cerita, kan, dia jadi hamba, kan, kerja di kebun tu, salah satu kebun kat sana. Tiba-tiba satu hari dia dengar tuan dia cakap tentang ada orang cakap seorang lelaki Quraisy ni datang mengaku dia nabi apa semua, kan. Dia bila dengar tu dia terus datang dan dia tanya cerita tu. Apa yang tuan sebut tadi, kan. Jadi tuan dia kata, engkau sibuk apa, kan. Dia bagi pelempang sekali, kan. Pergi buat kerja, kan. Jadi dia pun pergi buat kerja. Tapi dia dengar, dia pasang telinga, dengar elok-elok, okey, tak apa. Lepas tu dia pun dia nak test. Sekarang ni dia nak test Nabi Muhammad tu betul atau tidak. Nabi yang terakhir seperti yang terdapat dalam kitab Injil dan juga dalam yang dia pelajari lah, yang dipelajari olehnya daripada gurunya. Apa testnya tu? Siapa ingat? Tak ingat, Tengok tanda kat badan, betul. Tapi dia itu yang ketiga, yang satu, yang pertama, yang kedua apa? Dia bagi sedekah. Mula-mula dia ambil kurma, kan. Dia ambil kurma, datang depan Nabi, dia kata, wahai Muhammad, ini sedekah. Dia letak, kan. Lepas tu dia tengok.
Dan Nabi Muhammad kata okey, terima kasih apa semua, dan Nabi Muhammad panggil sahabat-sahabatnya. Okey, makan, ada orang bagi sedekah. Okey, dan Nabi Muhammad tak makan walaupun setengah biji. Walaupun sikit rasa pun tidak. Kan kita kadang tak boleh rasa sikit kan, tak ada. Rasa pun tak. Dia tengok, tunggu. Kan? So Salman kata hadhihi wahidah. Ini satu. Ini nombor satu lah. Maknanya lulus satu. Okay, lama lepas tu, esoknya ataupun lepas tu dia bawa satu lagi. Samalah, maknanya dia bawa setandan kurma. Dia letakkan depan Nabi. Wahai Muhammad, ini hadiah. Ini hadiah. Okay, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ucap terima kasih, panggil sahabat-sahabatnya untuk makan, dan Nabi Muhammad makan sekali. Okay, dan kita boleh bayangkan zaman tu, bila baru hijrah ni, kan, duit tak berapa ada sangat. Bahkan makanan pun tak ada. Kan, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan makanan kami adalah kebiasaannya al-aswadain, kan, air, dua benda hitam, iaitu air dan kurma. Okay, walaupun air tu putih, tapi kalau air yang jus ke apa tu, kita kata colourful lah kan. Ni, so ni kurma tu hitam, yang ni cerah kan, putih, tapi warna tu dalam bahasa Arab dia gunakan perkataan taghlib, kan. Maksudnya kita gunakan warna salah satu. Okey, dua benda hitam lah senangnya. Kalau satu benda putih, satu benda hitam, susah nak sebut Arab ni kan. So Arab kata dua benda hitam, iaitu kurma dan air. Itu biasa makanan kami. Okey. Jadi maksudnya makanan dah sampai dah, tapi sedekah Nabi tak makan. Pasal apa tak boleh makan? Haram. Okay, makanan kedua sampai, esok ataupun selepasnya hadiah Nabi makan bersama. Halal untuk Nabi SAW dan halal untuk para sahabatnya. Okey, dia kata hadhihi sintain. Ini adalah yang kedua. Last sekali adalah fizikal Nabi SAW. Apa tu? Siapa tahu? Tanda dekat bahu mana? Tak tahu. Okey, tak tahu, setengah ilmu. Okeylah. Dia tandanya dekat belakang. Dia dekat bahu dekat tengah-tengah sini. Okey. Ada tanda sebesar telur merpati. Kan telur merpati besar mana tak tahu. Telur merpati besar ni kot agaknya. Betul? Kan kecil lah gitu lebih kurang. Okey. Itu terdapat, dia panggil apa? Arab sebut ghutruf kot. Maknanya daging. Daging sebesar telur merpati di belakang Nabi SAW timbul kat sini. Okey. Jadi yang tu, dia nak tengok yang tu pula. Nak tengok tu macam mana? Kena pergi belakang lah kan? Kena belakang pergi tengok kan? Okey. Jadi satu ketika Salman pergi, cuma saya tak ingat di mana, mungkin di satu padang lepas jenazah ke apa, saya tak ingat lah. Tapi bila Salman datang, Salman tengok macam tu. Dan kita kadang-kadang kita boleh boleh merasakan ada orang datang nak tengok kan. Dia tak? Ada orang lalu tengok. Okay? Kita tahu kelas kita berapa ramai, tiba-tiba ada, oh dia ni bukan orang sini. Kita tahu kan? So Nabi Muhammad pun begitu juga. Bila duduk ramai-ramai tu, tiba-tiba Salman datang. Dah tahulah ni bukan, dia tak biasa datang. Datang pula tak duduk depan. Biasa orang datang duduk mana? Duduk depan lah kan. Nak dengar kan. Ni datang pergi duduk belakang. Ni apa hal ni? So Nabi faham ke tak faham? Faham. Kalau kita mungkin tak faham bahasa kan. Tapi Nabi Muhammad dia faham. Dia buat apa? Dia buat apa? Dia buat apa? Baju macam mana baju Nabi Muhammad? Biasa kebiasaan pakaian pada zaman itu adalah seperti pakaian ihram. Kain dan kain. Kain sarung dan kain selendang. Jadi senanglah, Nabi hanya saya tak boleh nak buat macam ni kan. Ada sejadah tak ada. Nabi hanya maknanya kain selendang tu macam ni kan. So Nabi tolak ke belakang je lah. Tolak ke belakang, nampak benda tu. Okey. Dan di situ terus Salman datang, dan Salman, kalau tak silap saya, Salman peluk Nabi, dan Salman mengucapkan 2 kalimah syahadah. Okey. Kisahnya panjang lagi lah. Rasanya selepas itu Nabi Muhammad tanya tentang keadaan dia. Dia diperhambakan apa semua. Okay, lepas tu adalah cara untuk Nabi Muhammad dan para sahabat membebaskan Salman daripada penghambaan menjadi orang yang merdeka. Okay? Baik. Jadi itu antara tanda Khatamun Nabiyyin. Dan Khatamun Nabiyyin ni, bila kita kata dia panggil apa? Daging yang keluar kan. Okay? So benda pelik tak? Pelik kan? Pelik kan? Pelik tak pelik? Pelik. Cuba kita datang, tangan saya ni ada daging kat sini keluar. Orang tak tengok saya, orang tengok tangan ni. Betul? Betul tak betul? Betul lah, jawab lah kan. Takut saya salah kan. Jadi dalam beberapa hadis,
Kan ada anak-anak sahabat kan, bila datang jumpa Nabi, Nabi kadang-kadang pakaian ke belakang sikit, dia orang main dengan benda tu. Duk kutil-kutil benda tu. Okey. Tak pasti macam apa, tapi tapi daging memang Allah letakkan benda tu sebagai tanda. Sebagai tanda kenabian. Okay, macam mana adalah sifatnya, tapi saya tak ingat sekarang. Tapi yang pentingnya di belakang antara dua ni. Okey. Baik. Abu Bakar, Umar, sahabat yang masuk Islam tengok tu dulu ke masuk Islam? Tak. Pasal Abu Bakar dengan Umar tak baca Taurat dengan Injil. So macam mana kata confirm dengan Nabi hanya ajaran saja? Hanya dengan mempercayai Nabi sebagai As-Sadiqul Amin. Percaya dia orang kenal Nabi sebagai As-Sadiq Al-Amin. Okey. Yang kedua, bacaan Al-Quran. Umar khususnya dia masuk Islam dengan Al-Quran. Pasal dia lawan tiba-tiba dengar Al-Quran kan daripada adik dia. Kan sebelum tu dia dah pelempang dah adik ipar dia. Kan. Lepas tu dia minta Al-Quran tu, adik dia tak bagi, Fatimah tak bagi. Kata Fatimah kata kau najis, aku nak bagi macam mana? Kan. Lepas tu rasanya lepas tu siapa dia nak dalam rumah adik dia tu keluar dan mengatakan, wahai Umar, baca, dengar apa semua kan. So bila dia dengar tu, di situ Umar minta dengar, baca sekali lagi. Okey. So bacaan itu, Quran itu yang memberi kesan kepadanya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq daripada awal lagi dia dah nampak sifat as-sidqu wal amanah kan, jujur dan amanah yang ada pada Nabi Muhammad. So bila Nabi Muhammad sebutnya memang dia percaya tu. Okey. Baik. Dalilnya sekarang ni, lepas kita tahu Rasul pertama adalah Nuh alaihi salam dan Rasul terakhir dan Rasul dan Nabi terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ialah firman Allah Azza wa Jal, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian. Okay, surah An-Nisa 163. Jadi para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan Nabi Nuh adalah Rasul. Okey. Kemudian Syekh Muhammad sebutkan lagi, wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadati at-taghut. Setiap Allah telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat, mulai dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya memerintahkan kepada manusia supaya beribadah kepada Allah semata dan melarang mereka dari menyembah taghut. Okey. So ini adalah mesej yang sama antara semua rasul. Mesej yang sama antara semua rasul. Okey, dari sudut akidah sama. Jangan risau. Kan kita tak perlu kata Taurat ni dia ada tauhid ke? Memang ada punya, jangan risau. Kan, syirik boleh ke dalam Taurat? Tak ada, memang tak boleh. Kan, dalam Injil tak, memang tak boleh. Kalau ada dalam Injil maknanya tak betul. Bukan Taurat, Injil tak betul. Ayat yang berkenaan dengan syirik itu yang tak betul. Ya, dimasukkan, ditambah oleh orang Bani Israel. Apa dalilnya yang mengatakan dakwah segala rasul ini, setiap rasul ini sama? Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah sahaja dan jauhilah taghut itu. Okay, surah An-Nahl ayat yang ke-36. Okay, jadi setiap rasul, ayat ini jelas menunjukkan setiap rasul diarahkan untuk mengatakan sembahlah Allah dan jauhi taghut. Ya, jauhi taghut. Okey. Setakat ni perkataan digunakan taghut dan saya pun sebut taghut juga. Saya tak terjemah perkataan taghut kan. Okey, kenapa? Kerana lepas ni kita akan tengok terjemahan dia. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim rahimahullah telah berkata, makna at-taghuti ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Okay. Ibnul Qayyim rahimahullah telah berkata, makna taghut, maksud taghut adalah segala yang diperlakukan seorang hamba secara melampaui batas, baik berupa sesuatu yang disembah, diikuti atau ditaati. Okay.
Ulang balik semula. Taghut itu kan, kita diarahkan untuk jauhi taghut. Apa taghut? Taghut adalah segala yang diperlakukan oleh seorang hamba secara melampaui batas. Apa sahaja makhluk kan, yang mana makhluk lain melampaui batas dalam berurusan dengannya. Okey, kemudian apa huraiannya? Merangkumi apa? Merangkumi perkara yang disembah. Manusia pun perkara juga kan. Binatang pun perkara juga. Ada orang sembah manusia, ada orang sembah binatang. Pokok pun perkara juga. Benda lah, makhluk lah. Kan, benda yang disembah. Ataupun yang diikuti. Kan, rasanya orang tak ikut lembu. Kan, orang sembah lembu je. Tapi orang ikut lembu tak? Tak kan? Tak kan? Okey, orang sembah pokok mungkin. Tapi orang ikut pokok tak? Nak ikut macam mana pokok tak bergerak? Okey, jadi kat sini apa maksud dia? Yang diikuti matbuk apa dia? Maksud dia apa? Sama ada pemimpin dunia ataupun pemimpin spiritual, agama. Okey, jadi perkataan matbu' itu sendiri menunjukkan orang yang diikuti. Okey, tapi kalau ma'bud umum, yang disembah ni umum, batu boleh jadi, binatang pun boleh jadi benda yang disembah kan. Okey, orang pun boleh jadi, pemikiran pun boleh jadi pemikiran. Okay. Golongan etis dia kata mereka mengatakan mereka tak sembah Tuhan, tapi mereka menyembah pemikiran mereka. Kan dia ada Tuhan, iaitu pemikiran dia adalah Tuhan. Apa? Hawa nafsu dia adalah Tuhan. Okey. Dan Allah ada sebutkan benda tu, ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahahu, Tuhannya. Ya, sembahannya. Okey. Dan yang ketiga muta', kan? Pihak yang ditaati. So kadang-kadang tak ikut pun, tapi taat itu lebih kan daripada taat, lebih dalam urusan, sama ada urusan dunia ataupun urusan akhirat. Okey, tapi taat di sini maksudnya ialah yang melampaui batas. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin orang yang ditaati ini adalah orang yang memang kita kena taat, tapi kita taat pada dia lebih daripada hadnya. Mungkin juga orang itu adalah yang kita kena ikut, tapi kita ikut dia lebih daripada hadnya. Namanya apa? Taghut. Okay? Namanya taghut. Okay? Baik. Taghut sangat banyak macamnya. Wattawaghi itu kathirun. Kan, taghut ni banyak. Ru'usuhum khamsah. Tapi kepalanya adalah kepala, maksudnya tokoh lah, pemimpinnya ataupun yang paling utama di kalangan taghut ada 5 sahaja. Pertama, iblis, laknatullah, semoga Allah melaknatnya. Okey. Yang kedua, orang yang disembah sedang dia sendiri redha. Orang yang disembah dan dia redha. Yang ketiga, orang yang mengajak manusia supaya menyembah kepada dirinya. Yang keempat ialah orang yang mengaku mengetahui sesuatu dari perkara ghaib. Dan yang kelima, orang yang berhukum dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Okey. Iblis adalah kepala taghut, kan? Maknanya taghut yang paling dahsyat sekali iblis. Tapi ada sebahagian orang Syiah mengatakan iblis nombor 3. Kan? Ya. Nombor 1 pada mereka adalah Umar. Betul. Ini Yasir Al-Habib, kan? Dia dalam ceramah dia kata macam tu. Kan, ada orang kata musuh kita Israel apa benda, tak, salah semua tu. Iblis pun tak juga. Iblis nombor 3. Dia kata nombor 1 adalah Omar, nombor 2 saya tak ingat, tapi rasanya dia sebut Abu Bakar, kan. Nombor 3 barulah iblis. Okey. Ini menyalahi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Okay, sebab tu sebenarnya kita mengatakan dialah yang pertama, kan. Maknanya Syiah itulah yang lebih dahsyat lagi. Nombor 4 dia tak sebutlah, dia fokus nombor 3. Biasa kita bergadah 3 je. Okey. Lepas tu kat sini pertama ialah iblis. Okay, yang kedua ialah orang yang disembah sedang dia sendiri redha. Kena ingat yang tu, wa man ubida wa huwa radin, kan? Orang yang disembah tak redha, dia bukan taghut. Kan? Nabi Isa disembah. Tapi Nabi Isa redha? Tak. Kan? Okey. Dan banyak lagi lah, kan, di kalangan para nabi, para wali yang disembah, kan, tetapi mereka tak redha. Yang salahnya siapa? Yang salah ialah yang tukang sembah tu. Yang disembah tak bersalah,
tak ada kaitan pun. Tapi masalahnya ialah bila dia redha. Kan? Kali pertama sembah tak redha, kali kedua tiga syok pula kena sembah ni kan. Okay? Jadi dia redha, dia tu dah jadi taghut. Ketiga, orang yang mengajak manusia supaya menyembah kepada dirinya. Wa man da'an nasa ila ibadati nafsihi. Contohnya Firaun. Contoh yang contoh dia panggil apa? Evergreen sepanjang zaman adalah Firaun yang mengajak, yang menyuruh menyembah dirinya. Okay, dan banyak lagi lah mungkin yang lain-lain yang kita tahu ataupun kita tak tahu. Okay. Dan menyembah dirinya bukan sahaja sujud tau. Bukan saja sujud itu, bukan itu. Kan, bukan itu sahajalah. Itu ya, memang ya, tapi bukan itu sahaja. Merangkumi sembah apa yang Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan ayat ittakhadhu ruhbanahum wa ahbarahum arbaban min dunillah. Kan, orang Kristian ini telah menjadikan padri mereka dan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah. Okay. Jadi Adi bin Hatim telah berkata, ma'abadnahum, kami tak sembah dia orang pun. Mana ada? Dalam erti kata, kami tak sujud pun pada dia orang. Mana ada? Kami tak buat macam tu pun. Jadi Nabi SAW huraikan, bukankah bila mereka menghalalkan yang haram, kamu taat? Dia kata ya. Pasal Adi ni dia kira macam sebelum masuk Islam tu, dia adalah antara tokoh Kristian, Nasrani zaman dia. Lepas tu dia masuk Islam. Jadi bila ada sesuatu ayat yang dia nampak tak kena dengan apa yang dia buat, dia pun cakap lah, kami tak buat macam ni, wahai Rasulullah. Macam mana Allah boleh sebut macam ni? Jadi Nabi ceritakan kepada dia apa kefahaman sebenar dan apa kefahaman yang salah. Okay? Yang salahnya ialah, ataupun ayat tu mengatakan, kan, ataupun Adi mengatakan, kami tak sembah. Artinya kami tak sujud pun. Kan? Tapi Nabi Muhammad kata, bukankah bila padri dan pendeta ini mengeluarkan satu kenyataan menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, bukankah kamu akan taat? Dia kata apa? Ya. Okey. Mengharamkan sesuatu yang halal pula, sebaliknya lah. Kan? Kamu taat ke tak taat? Taat. Fatilka ibadatuhum. Itulah ibadat terhadap mereka. Okey. So bukan saja bila tunduk sujud, tak. Kan, bukan itu. Tetapi bukan maksudnya itu juga, tetapi yang satu lagi ialah menerima pensyariatan daripada mereka yang menyalahi pensyariatan Allah Subhanahu wa taala. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Yang keempat, orang yang mengaku mengetahui sesuatu dari perkara ghaib. Okey, cuba bayangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tulis benda ni, sebarkan kepada masyarakat masa nak kerajaan Arab Saudi yang pertama dulu tu. Sekarang kerajaan Arab Saudi yang ketiga. Kan? Kaedah dia sama je, kan? Dia ceritakan benda ni, kan, supaya masyarakat tahu siapa sahaja mendakwa boleh baca apa tangan ni kan, tengok tangan ni, oh esok ni mesti dapat bonus ni kan, dan memang esok dah iklan dah kan. Dia sebut macam tu. Okey, benda-benda gitulah kan. Okey, tengok yang dia ni muka dia pun tak tidur tak cukup kan, ni mesti insomnia. Memanglah kan, benda-benda gitu. Kadang orang tipu kita dalam keadaan kita pun tak sedar kita ditipu, kan? Ataupun satu lagi ialah, memang dalam hadis Nabi pun disebut, orang yang menilik nasib ni, dia tengok nasib kan, tengok muka kita pun semua, kamu ni suai ataupun celaka esok, jangan keluar rumah kan. Okay? Kemungkinan itu betul dari sudut apa? Dari sudut khabar yang diambil dari mustariqis sama', daripada jin yang mustariq, yang mencuri kan khabar di langit. Dia curi sikit dia dapatlah kan sebahagian, lepas tu dia pun sampaikan kepada rantaian kan, jin kepada jin kepada jin kepada jin kepada jin. Kemudian datanglah Syihab, iaitu meteor serang, tembak. So mungkin dia baru nak cakap je, esok dia akan kan, dia tak habis lagi dah kena tembak dah. Kawan tu kata laka kot agaknya kan. Esok dia akan celaka. Itulah. Tapi dah sampai pada tukang yang manusia ni pula, dia pun macam tak cukup kan, celah je ada kan. Nak celah apa kan. Dia akan tambah. Sebahagiannya betul, kebanyakannya salah. Sebab tu kita dilarang daripada mendengar, larang daripada berjumpa dengan orang yang mengaku mengetahui sesuatu dari perkara ghaib. Kan, khususnya dia panggil apa? Saya sebut tadi, tukang telik dan juga tukang tengok nasib ni,
Kan? Apa lagi ya? Bomoh-bomoh yang mendakwa perkara gaib lah kan. Okey. Okey. Dan juga apa? Pergi jumpa tak boleh. Pergi jumpa tanya tak boleh. Siapa pergi jumpa tanya, dia akan jadi apa? Solat dia tak diterima 40 hari. Ya, bukan 40 waktu, 40 hari. Kan? 40 hari ke 40 waktu? Arba'ina solatan. 40 hari kan? 40 hari. Okey. 40 hari takkan diterima solatnya. Boleh tak siapa yang nak pergi tu kita pun cakap solatnya takkan diterima? Ustaz, maksudnya 40 hari cuti ke apa? Apa jawapan dia? Tak. Ini hukuman. Hukuman. Maksudnya 40 hari tetap kena solat tapi dapat kosong. Kalau tak solat jatuh kafir. Itu cara dia. Kan? Ataupun mengikut pandangan sebahagian ulama, sama ada jatuh kafir ataupun dihukum bunuh kerana hudud. Faham tak? Maksudnya orang yang tinggalkan solat ada dua pandangan kan. Satu mengatakan kafir. Dan dia tolak pensyariatan hukum solat itu, ataupun dia malas, kafir, kena bunuh. Pandangan kedua mengatakan kalau dia malas tak kafir. Kan? Tapi kalau dia tolak baru kafir. Okey. Tapi apa hukuman dia? Bunuh juga. Kenapa hukuman dia bunuh? Dari sudut hudud. Bukan dari sudut murtad. Okey, tak apalah, itu perbincangan yang agak detail. Kita nak ceritakan di sini Nabi mengatakan siapa pergi berjumpa dengan kahin ataupun orang yang mendakwa perkara gaib, bertanyakan sesuatu, 40 hari solatnya tidak akan diterima. Tetap kena buat juga. Kan dia seolah-olah macam gaji tak diberikan. Adakah gaji tak diberikan? Kita tak payah kerja. Kena kerja. Tapi itu hukuman. 40 hari tak dapat gaji. Maksudnya bulan tu kosong, tak ada gaji. Tambah dengan 10 hari bulan depan. Banyak tu, kan? Kalau gaji banyak lah kan. Tapi kalau solat orang kata tak kisahlah. Itu masalahnya. Dan Nabi mengatakan sesiapa yang pergi, tanya dan percaya, apa hukum dia? Dia tak ada solat-solat lagi dah. Kafir, keluar daripada Islam. Okay? Sebab tu apa? Jangan pergi langsung. Ya, kerana kalau pergi, kalau tanya dan percaya, kafir. Sebab tu jangan pergi dan jangan tanya. Okay? So ingat benda tu. Ini namanya saddud dzari'ah, menutup jalan kebinasaan. Ya, tutup jalan kebinasaan. Nampak macam dia ni kalau pergi situ dia akan jatuh, dia akan binasa. Jangan bagi dia pergi. Sedangkan pergi itu sebenarnya boleh je. Bukan semua orang pergi situ akan binasa pun. Kan? Orang yang masuk disko, adakah semua orang masuk disko akan minum arak? Tak, ada yang masuk berdakwah. Betul tak? Tapi kebanyakannya masuk minum arak lah. Tapi ada lagi yang masuk berdakwah, masuk dia temankan orang je. Kan? Dia teman dan dia beristighfar kat situ banyak-banyak, kan? Kita kata itu adalah jalan untuk kebinasaan. Walaupun dia boleh jaga, tapi kebanyakannya tak boleh. Dengan itu haramkan terus. Itu adalah kaedah dalam Islam. Okey. Soalan dia. Tapi kalau kita pergi berubah, dia tahu. Tapi dia kita lah macam tu. Sebab kita dah pergi satu hal, tapi kita tak percaya lah. Ada kata masuk dalam golongan ni. Masuk dalam yang pertama. Kita tak tahu dia. Kita tak tahu dia tu apa, dia mendakwa mengetahui perkara gaib. Dia tak tahu dia tu kahin ataupun tukang tilik. Tak tahulah. Kalau tak tahu tak apa. Tak tahu tak ada masalah. Tapi kalau kita dah tahu masyhur bahawa dia ni tukang tilik dan orang pergi, kita pun tak apalah, kita pergi dah tanya esok apa jadi. Kan? Boleh tak? Tak boleh. Kalau pergi memang dah tahu, tak boleh. Okey. Saya teringat masa dekat Pakistan dulu ada seorang ni, dia macam gila isim sikit. Kan, dia gila isim. Tak tahu sebab dia, pasal dia belajar silat kat Malaysia ke kat Indonesia itulah, ataupun kat Filipin. Jadi dia nampak orang Malaysia je, dia nak ajar balik semula silat tu kan. Sempatlah belajar sikit-sikit daripada dia kan. Tapi dia tengok kita kan. Lepas tu dia macam cakap-cakap sikit. Apa entah dia cakap kan. Lepas tu dia kata, engkau ni keturunan pahlawan. Lepas tu pahlawan asal daripada Indonesia gini. Kata, dahsyat dia ni kan. Tapi auzubillah lah kan. Kita tak nak dengar daripada dia. Kan, pasal dia kata dia datang, aku nak datang ajar silat dia. Okey, tak apalah, tiba-tiba duk main benda-benda gitu, kan? Jadi memang nampaklah macam dia bercakap. Dia tengok kita je, tengok sikit, lepas tu dia cakap sikit. Maksudnya apa? Saya bukan rasalah, saya yakinlah dia bercakap dengan jin dia kot agaknya. Okey. Baik. Yang kelima, orang yang berhukum dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dia adalah orang yang kafir. Okey.
Dan ini adalah salah seorang daripada kita kirakan 5 tokoh kan, kalau sebut sinilah terjemahannya 5 tokoh Taghut kan. Tapi perkataan tokoh rasanya dalam bahasa Malaysia positif kan. So kita letaklah perkataan lain, 5 Taghut yang asasi ke kan, yang utama lah gitu kan, 5 yang ni. Dan yang kelima itu ada sedikit salah faham. Kadang-kadang orang faham siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah kafir, keluar daripada Islam kan. Ada orang cakap macam itulah berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi. Tetapi ayat itu telah dihuraikan oleh Ali radhiyallahu anhu dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kufrun duna kufrin. Okey, siapa yang tak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itu adalah orang yang kafir, iaitu kafir sebagai sifat orang kafir. Maknanya perbuatan itu adalah perbuatan orang kafir. Okey, tetapi siapa yang buat begitu tidak keluar daripada Islam, tetapi dia telah melakukan dosa yang besar. Okey, kerana nak mengeluarkan seseorang daripada Islam perlu ada i'tiqad dalam hatinya mengatakan hukum ini tidak sempurna. Okey, siapa mengatakan hukum Allah tak sempurna, kemudian dia laksanakan hukum Allah, Islam ke kafir? Islam ke kafir? Seorang tu dia kata hukum Allah tak sempurna, Al-Quran ni tak sempurna lah kan, tapi lepas tu dia baca. Dia baca elok dari kita lagi kan, tajwid, tarannum dia apa semua tu kan. Jazakallah khairan. So kafir ke Islam? Kafir kan. Seorang lagi pula dia kata Islam, Quran ni memang kitab yang paling hebat, tapi dia baca sekali je seumur hidup dia, masa umur dia 12 tahun dulu sampai umur dia 40 tahun tak baca-baca dah. Islam ke kafir? Islam yang muqassir, yang banyak buat kelemahan kan. So beza dua tu kan. Seorang lagi mengatakan okey, arak ni haram. Jalan-jalan sikit tengok dia keluar mabuk-mabuk. Tadi kata haram kan, dia sedar balik, tadi aku nampak kau minum arak, bukan kau kata haram ke? Haram lah, tapi tapi tu dot lah, panjang lah dia punya hujahnya kan. Seorang lagi mengatakan arak tu tak haram. Saya tak setuju dengan ayat ni kalau dia kata gitulah kan. Okay? Tapi dia tak minum. Kita kalau itu ada kawan yang kata kalau itu je minum lah. Saya tak boleh minum, saya nak jaga akal saya. Tapi benda ni tak haram. Apa jadi benda dia? Dia telah mengharamkan sesuatu, menghalalkan sesuatu yang haram. Hukum dia kafir. Okey. Jadi apa pun secara umumnya sesiapa yang tidak mengamalkan tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, dia adalah termasuk dalam taghut. Seolah-olah dia menjadikan dirinya layak untuk mengeluarkan hukum sendiri. Dan ini bukan sahaja kepada pemerintah. Jangan salah faham. Bukan yang mana maksudnya pemerintah. Tak, bukan pemerintah khalifah sahaja. Kalau khalifah dah tak ada, maknanya wali sahaja. Wali ni governor kan, ataupun menteri besar, ataupun bahasa sekarang ni presiden ke Perdana Menteri ke menteri besar ke. Ayat ni untuk mereka. Kita yang berhukum dekat rumah kita ni tak ikut hukum Allah, sebenarnya masuk juga kan. Orang rasa isteri kan kata suami lah kena ni. Dia pun sama juga, isteri dia kalau dia tak berhukum dengan hukum Allah pun dia termasuk juga kan. Jadi maknanya semua termasuk dalam ayat tersebut. Waman, sesiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Okey. Kemudian Tok Qadi kalau termasuk semua siapa yang mengeluarkan sesuatu hukum kan. Hukum ni tak semestinya okey halal haram apa semua kan. Kadang dia jadi boleh tak boleh kan. Boleh tak saya tak pakai tudung hari ni? Isteri tanya pada suami dia kata boleh kan, kena taat kan. Boleh. Jadi isterinya telah melampaui batas dalam mentaati, dia telah menjadikan suami dia taghut kan. Matbu' tadi kan. Dan suami dia telah termasuk dalam kategori yang kelima lah kan. Taghut yang mana? Taghut yang berhukum dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah, mendahulukan hawa nafsu dia. Okay? Sama juga dengan qadhi, tak kisahlah. Dia kalau dia mengatakan satu hukum ni saya tahu hukum dia sebenarnya haram ni,
Tapi tengok, ish, kesian pula budak ni kan. Tak apalah, jadi makruh je lah. Okay? Dengan hawa nafsu dia ubah. Tapi kalau dia ubah berdasarkan 4 mazhab ke apa semua, itu cerita lain. Dia mengambil pandangan salah seorang ulama, itu lain ya. Yang kita nak cerita kat sini, hawa nafsu dia letak kat depan, hukum Allah letak kat belakang. Itu tak boleh. Okay, dan kita nak tekankan juga, maksudnya ialah dia mengatakan hukum Allah ni adalah yang tidak hebat. Kalau dia kata hukum Allah ni hebat, saya nak buat, tapi saya tak mampu lagi, itu cerita lain. Kan? Kena beza macam tadilah, arak tu haram kan, tapi saya tak mampu nak tinggalkan. Kan, Quran ni hebat sangat-sangat, tapi nak baca tu kan jadi macam asyik mengantuk je kalau nak baca. Adakah dia kafir dengan tu? Tak, kan? Okay. Baik, dalil bagi keseluruhan ini ialah firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Kerana itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, ikatan tali yang amat kuat yang tidak akan terputus. Dan Allah mendengar, maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Baqarah 256. Okey. Jadi ayat ni sebenarnya kalau kita perhatikan elok-elok, la ikraha fid din, tiada paksaan untuk masuk agama. Tiada paksaan untuk masuk agama. Itu adalah terjemahan ataupun kefahaman yang sebenar untuk ayat ni. Ada orang faham, tiada faham untuk beragama. Tiada paksaan untuk beragama. Lain kan sama? Tiada paksaan untuk masuk agama dan tiada paksaan untuk beragama. Maksudnya dia masuk agama tapi tak ada paksa untuk ikut perintah. Kalau tiada paksaan untuk beragama, kita tak boleh paksa sesiapa untuk nak melakukan amalan-amalan agama. Kalau itu kalau itu huraiannya, artinya siapa yang nak masuk agama ni, nak masuk agama Islam, kita tak boleh paksa dia solat ke tak solat ke. Ikut dia. Apa dalilnya? La ikraha fid din. Tiada paksaan dalam agama. Kan? Kita mengatakan ini adalah apa? Adalah kefahaman yang salah. Kefahaman yang betul, la ikraha fid din, tiada paksaan untuk masuk agama. Kan? Masuk agama tak ada paksaan. Tapi kalau dah masuk, kena ikut. Kan? Kalau dah masuk kena ikut. Okey. Dan kena ikut ni maksudnya perintah yang wajib dijadikan wajib, yang sunat dijadikan sunat. Kan? Yang makruh jadi makruh, haram dia diikut sebagai haram. Dia ikut bahawa hukum tu haram, saya tak boleh buat. Kan? Kalau iman lemah terbuat, itu cerita lain. Tapi akidah dia ini haram. Okay? Yang wajib ni dia mengaku wajib tapi dia tak mampu buat ke, apa lemah nak buat ke, itu cerita lain. Kan? Tapi yang pentingnya ialah dia mengaku itu wajib, haram, sunat, mustahab dan juga mubah, dan dia melaksanakan. Okay? Sah tak sah semua dia tahu benda tu, dan dia cuba ikut benda tu. Okay? Dan ibaratnya seperti apa? Kalau kadang-kadang orang tak faham benda tu kan? Ibaratnya seperti apa? Seperti kalau kita nak masuk ke mana-mana tempat lah, kita nak kerja. Saya nak kerja dekat satu syarikat. Kan? Mungkin masa interview orang tu kata tak ada paksaan kamu nak kerja kat sini. Oh, dia ambil yang tu, tak ada paksaan. Okey. Betul, bila dah kerja nanti, dah dapat, tiba-tiba dapat. Kan bos dia kata, tolong selesaikan ni, dia pun ambil, dia letak kat meja dia. Betul, dia buat relax. Bos dia kata, mana dia? Bukan bos kata dulu tiada paksaan bekerja di sini. Kan? Kena tak? Tak kena. Maksudnya ialah tiada paksaan untuk kamu memilih kerja di sini. Tapi kalau kamu dah pilih kerja di sini, kena ikut etika, syarat, garis panduannya. Betul tak? Okey. Contoh lain ialah polis ataupun tentera, lagi dahsyat. Kan, nak masuk polis tentera tak ada masalah. Tapi sekali dah masuk tak ada keluar dah. Kan, dia cuma ada aktif tak aktif je. Tahu tak siapa ada kawan tentera kat sini? Tak ada tentera sini. Dia aktif tak aktif. Kalau dia tak aktif bolehlah dia simpan janggut kan. Kalau dia aktif tak boleh simpan janggut. Kan? Itu antara mungkin akan diubah satu masa nantilah. Immigration dah ubah dah. Tentera mungkin tak lama lagi kot, insya-Allah. Nak ceritakan apa? Nak ceritakan dalam tentera ni,
Mula katalah seorang tu dia masuk, diterima masuk, kemudian 2-3 hari tak larat, dia lari dari tentera. Apa jadi? Siapa tangkap dia? Polis tentera, bukan polis kita ni. Bukan polis masyarakat ni, polis rakyat ni, bukan. Polis rakyat maksudnya polis balai polis tu lah. Bukan rakyat ni, rakyat tak ada jadi polis. Yang polis ni bukan polis yang pakai yang biasa tu, tak, dia adalah MP ataupun polis military police kan. Diorang tu yang tangkap tentera yang lari, bukan polis biasa ni. Kenapa? Pasal dia punya sistem dia macam tu, undang-undang macam tu. Okay, dan sebelum masuk pun rasanya akan dibacakan undang-undang tersebut kan. Nak masuk tentera macam ni. Okey. Nak masuk kerja pun ada juga macam ni. Sama juga nak masuk Islam, dia ada hukum hakam dia kan. Okey, sekali dah masuk tak boleh keluar dah. Okey. Ya. Dia buat benda ingkar yang memurtadkannya. Yang tu ada perbincangan dia agak panjang lah kan. Sebenarnya adalah hadis-hadis yang mengatakan yang mengatakan apa? Orang yang ada la ilaha illallah ni pun kan, dan dia tak tahu benda-benda lain, tapi la ilaha illallah dia percaya. Yang lain semua tak, lain semua tak buat lah kiranya. Bahkan yang semua maksiat lain tu semua dia buat. Yang tu pun kiranya sebahagian ulama masih lagi mengatakan dia akan selamat insya-Allah. Okey. Kalau dia percayalah la ilaha illallah tu. Tapi kalau ada la ilaha illallah, bukan tak ada, tapi tak maksud pun tak tahu, tak percaya langsung kan. Itu lainlah. Faham ya? Kan ada setengah orang Islam dia ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey. Bunuh dia bunuh, zina dia zina, apa sajalah. Kan yang jahat semua dia buatnya. Tapi kalau orang kutuk Allah, dia marah. Orang buat katun Rasulullah, marah dia. Boikot dia. Dia boikot benda tu. Tapi bila waktu solat, tak apa, ustaz pergi dulu lah. Kan? Bukan boikot, Nabi suruh solat. Tak tahu, saya tahu. Tapi tak apalah. Tak ada seru lagi. Macam-macam jawapan kan. Kita kadang-kadang fikir macam mana aku nak bagi dia ni kan. Kan nak bagi dia boleh nak buat baik ni. Betul? Pakai tudung, tak apa, saya muda lagi ni. Akak tak apa, akak dah berumur dah kan. Dah dekat dengan kubur dah, saya jauh lagi. Dia macam-macam lah jawapan dia tu. Tapi berkenaan dengan Allah, berkenaan dengan Rasulullah, serius. Tak boleh gurau-gurau. Kan? Allah jangan main-main. Rasulullah jangan main-main. Lain tak apa. Kan? Lain-lain tu tak apa lagi. Kan? Ustaz apa semua tak apa. Solat apa semua tak apa lagi lah. Kan? Okey lagi. Tapi nak kutuk Allah, jangan kutuk depan saya. Nak kutuk Nabi Muhammad, jangan. Okay? Orang ni maksudnya dia ada lagi, keimanan dia ada lagi. Dan yang penting dua lah. Satu, dia melafazkan. Yang kedua, dia percaya benda tu yang dia lafazkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay? Dia dah masuk Islam dah. Okay? Dan dia akan berada dalam risiko. Dia akan berada dalam risiko mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia akan berada dalam risiko, iaitu mungkin akan diazab dalam neraka terlebih dahulu dengan tempoh yang labithina fiha ahqaba, kan, dalam tempoh yang panjang, kan, berkurung-kurung berzaman-zaman. Tapi dia ada satu juga keistimewaan, mungkin Allah ampunkan dia, kan. Selagi mana dia tak buat benda yang menjadikan dia syirik ataupun murtad. Okey. Benda-benda maksiat dia buat, dosa besar banyak dia buat, kan. Okay, tapi benda syirik tak. Bila orang cakap jom sembah patung, tak boleh. Sembah patung tak boleh. Jom solat bukan tak boleh, tapi tak sempat, banyak kerja. Solat pun tak, sembah patung pun tak. Okey. Sembah tak solat, dia jadi apa? Dia jadi dosa besar. Kan, kerana dia tak kata solat itu tak wajib, dia kata wajib, masih fardu. Okey, sembah patung tu, kalau sembah patung jadi apa? Keluar daripada Islam, dia tak buat yang tu. Benda-benda itu dia tak buat. Okay? Tapi maksiat dia banyak. Okay? Yang ni insya-Allah masih lagi di bawah masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah nak, maksudnya kalau Allah nak, Allah boleh ampunkan. Dan kalau Allah nak, Allah boleh azab terlebih dahulu. Okay, itu yang kita sebut dia risiko dia tinggi lah. Risiko dia tinggi untuk diazabkan terlebih dahulu. Okay? Jadi siapa yang lahir dalam Islam,
Hukum asalnya adalah Muslim. Seperti mana siapa yang lahir dalam keluarga yang kafir, kan, dia tu kita kirakan Islam. Lahir bayi yang lahir dalam bayi yang lahir, kan, tak kiralah dia dalam keluarga Islam ataupun keluarga kafir, dia adalah Islam. Tapi lepas itu dia akan dihukum mengikut keluarga dia. Kan? Dia lahir tu Islam, tapi yang bapa dia menjadikannya Yahudi. Dia jadi apa sekarang ni? Jadi Yahudi lah. Bapaknya menjadikannya Nasrani. Jadi apa dia? Nasrani lah. Bapaknya menjadikannya Majusi. Apa jadi dia? Majusi lah. Jadi, tapi kalau masa dia kecil-kecil itu tak balik lagi, dia mati, kita hukum ikut keluarga dia. Ikut keluarga dia. Kan? Jadi dia dan kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. Inilah pengertian maksud la ilaha illallah, wa hadha huwa makna la ilaha illallah. Kan, iaitu tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kita bagi bahasa Melayu sikit. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Kan, maksudnya ada Tuhan yang disembah selain Allah, tapi tak layak disembah. Okey. Contohnya apa? Pokok. Layak pokok disembah. Pokok yang disembah ni esok mungkin akan ditebang. Betul? Kan? Layak tak? Tak layak. Okey. Jadi yang layak, Tuhan yang layak disembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang layak dan yang berhak disembah adalah Allah sahaja. Okey. Dan tengok perkataan itu, la ilaha illallah. Saya rasa saya dah sebut dulu, saya tak ingat, tapi saya sebut sekali lagi di sini. Ini konsep yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. La ilaha, nafikan segala Tuhan. Semua Tuhan tidak berhak disembah. Kerana maksud ilah adalah Tuhan yang disembah. La ilaha, tiada Tuhan yang disembah. Tak boleh sembah mana-mana Tuhan pun. So apa sahaja yang disembah oleh manusia, semuanya kena tolak. Itu yang pertama sekali. Bersihkan dulu. Buang semua. Lepas tu illallah, kecuali Allah. Okey, maknanya Allah sahaja yang boleh disembah dan Allah sahaja yang berhak disembah. Okey. Sebab tu bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila berdakwah, apa jawapan dia? Apa sebutannya? Qulu la ilaha illallah. Sebutlah la ilaha illallah. Apa jawapan Quraisy? Apa jawapan Quraisy? Aja'alal alihata ilaha wahida. Adakah dia nak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ni, 360 Tuhan kita ada ni? Kan, tahu kan sejarah Kaabah ni masa zaman Nabi Muhammad, awal-awal tu zaman jahiliah, sampailah zaman kenabian, sampailah kepada pembukaan kota Mekah, 360 patung mengelilingi Kaabah. Jadi Nabi Muhammad kata, qulu la ilaha illallah. Sebutlah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Apa jawapan mereka? Adakah dia nak menjadikan Tuhan-Tuhan ni semua tak valid, hanya satu Tuhan sahaja? Ini pelik ni. Tak boleh ni, lain daripada apa yang kita buat. Okey. Baik. Maksudnya apa? Maksudnya mereka faham. La ilaha illallah artinya tolak semua Tuhan, hanya Allah sahaja yang kita terima. Adakah kita faham macam tu? Itu yang kita nak faham tu. Kalau kita sebut la ilaha illallah, maksudnya Tuhan semua. Dalam minda kita dah faham semua bentuk Tuhan yang disembah dekat dunia ni kita tak nak. Illallah, kecuali Allah sahaja. So lalu tengok patung, tagut. Lalu tengok duit yang disembah, tagut. Tengok perempuan yang disembah, tagut. Tengok lelaki yang disembah, tagut. Lembu yang disembah, tagut. Ataupun paling kurang pun adalah syirik. Okey. Jangan pula ilah. Banyak pula ilah aku kan. Tak. Ilah kita hanya Allah sahaja. Yang lain ini ilah yang tidak hak, yang tidak benar. Seolah-olah macam dia panggil apa? Sama mana kita nak sebut emas asli tulen dengan emas yang tidak asli. Ataupun duit yang tulen dengan duit palsu. Sama kan ni, sama bentuknya. Tak, bentuk sama tapi letak bawah dia panggil apa? Scan tu kan, bila scan tu tengok tak ada ni tak ada, tak boleh guna. Ambil balik duit ni. Set balik duit sekarang ni 50 je, 100 Kalau dulu apa? 1000. Cuba bayangkan kita dah dapat duit 1000, bayar, tiba-tiba duit tu palsu. Kan yang muda-muda ni tak tahu kot ada duit 1000 kan. Kita dulu RM1000. So bayangkan, nak bayar tol keluar duit 1000. Jenuh. Juru tol tu cakap, nak bayar macam mana ni? Tak boleh. Nak bagi dia panggil apa?
nak pecahkan duit tu tak boleh. Kan? So adalah tujuan benda tu dibuat, tapi cuba bayangkan setengah-setengah negara masih lagi ada 500, 1000. Cuba bayangkan kita dia beli duit tu, alhamdulillah. Balik nak beli, tiba-tiba orang kata palsu. Macam mana? Berpeluh kita. Kan? Begitu jugalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan lebih hebat lagi. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya akan tahu akhirat nanti. Sebab tu kat dunia ni kena pastikan dulu dengan ilmu yang Allah berikan bahawa yang ni palsu, Tuhan palsu, Tuhan palsu, Tuhan palsu, Tuhan palsu, sembahan palsu, sembahan palsu, sembahan palsu, semua tertolak kecuali Allah sahaja. Okey, dapat mesej tu, pergilah mana-mana pun. Pergilah mana-mana pun, tak ada masalah. Okay, jangan risau. Kalau kita dapat mesej tu, anak kita dapat mesej ni, dia nak pergi mana-mana, pergi. Tak apa, pergi. Kan? Dia akan beri kesan pada orang. Okay? Tapi kalau dia punya mesej yang ada pada dia, oh Tuhan, patung ni pun cantik, Tuhan juga. Kan? Batu ni cantik pula dia. Betul lah, boleh sembah lah batu ni. Habis. Kita tak berjaya. Tapi kalau dia dapat mesej bahawa Tuhan hanyalah satu di langit. Yang betul, yang benar, yang boleh kita sembah. Yang kat dunia ni cantik macam mana pun, kan, buat daripada emas lah, daripada itu lah, apa semua ni, semua tu tak boleh diterima sebagai sembahan kita, sebagai Tuhan kita yang kita nak sembah. Okey. Okey. Jadi konsepnya la ilaha illallah. Okey. Dan saya sentiasa sebut konsep ini boleh digunakan dalam dunia dan juga dalam akhirat. Betul tak? La ilaha illallah, nafi isbat. Kan? La ilaha nafyun, illallah isbat. Negatif positif. Apa dia ustaz ni, apa benda negatif positif ni kan? Maksudnya ialah nak buat satu benda, kita kena pilih. Pilih, asingkan ini tak boleh, ini basi, ini fresh. Kan? Ini dah busuk, ini baik lagi, elok lagi. Nafi tolak lah. Nafi tolak. Isbat terima. Kita tetap menetapkan. Sebab dalam Quran apa daripada Tuhan juga. Apa bila Tuhan Allah? Dalam Quran ada kata apa? Ada bahasa Tuhan. Ada kata Khalik. Bahasa dia. Sedangkan kita dalam masuk Islam, kita kata kita malah tahu zat semua. Alhamdulillah, okey. So, perkataan Tuhan tu pada kita baca dalam syahadat tu Tuhan yang mana? Maksudnya sebenarnya semua sekali. Sama ada Tuhan yang mencipta, Tuhan yang disembah. Kan? Kita hanya mengaku ada satu Tuhan sahaja. Tuhan yang mencipta ada satu sahaja, iaitu Allah. Okay, dan Tuhan yang layak kita sembah dia, kan, hanyalah Allah sahaja. Kalau kita mengatakan Tuhan yang sembah kita Allah, tapi saya ada 3 Tuhan nak sembah. Yang cipta saya Allah, tapi saya nak sembah 3, iaitu Allah, okay, Holy Ghost dengan Isa. Apa jadi? Tak terima lah. Walaupun kita percaya Allah yang cipta kita. Okay. Satu lagi mungkin tak berlaku, tapi kadang-kadang ada mungkin orang kata saya sembah Allah, tapi bukan Allah cipta saya. Ini namanya tak betul lah. Kan? Kenapa nak sembah Allah kalau Allah tak cipta awak? Awak mesti percaya Allah cipta awak dulu. Kan? Dengan kehebatan Allah mencipta itu, segala kehebatan nama dan sifat-sifat Allah itulah yang menjadikan awak wajib sembah Allah. Okay? Soalan tadi bagus, iaitu Tuhan dalam Quran ada sebut Khalik, ada sebut Ilah, kan? Mana satu sebenarnya? Dua-dua sekali. Tuhan menciptakan berhala semua. Adakah itu yang kita nafikan? Berhala tu. Berhala. Yalah, berhala, bulan, bumi, pantai, pokok semua yang dijadikan. Adakah itu yang dinafikan dalam kalimah tu? Itulah yang dinafikan, betul lah. Itu kudrat dan iradat Allah Ta'ala juga. Kehendak juga, perbuatan juga, kuasa dia juga. Kuasa Allah untuk cipta, kan? Cipta langit dan bumi. So kita nak nafikan, tolak benda tu. Bukan, kita nafikan hak bumi untuk disembah. Kita nafikan hak, memang panggil dia, memang nak tulis kat ni. Kita nafikan hak bumi untuk disembah. Maknanya bumi ni tak boleh disembah. Kita menafikan hak pen ini untuk disembah. Kan? Tapi kita tak menafikan pen ini adalah hasil daripada ciptaan Allah, kan, terhadap manusia, dan ciptaan Allah terhadap akal manusia, yang mana dengan itu manusia pun fikir dapat buat pen. Tapi adakah pen boleh disembah? Tak. Patung, kan, siapa buat patung tu? Manusia. Siapa buat manusia? Allah. Patung tu pun dia punya bahannya siapa yang buat? Allah juga asalnya. Jadi
Kenapa tak boleh sembah? Tak boleh kenapa? Kerana patung itu adalah apa? Bukan Tuhan. Dibuat. Dia adalah dibuat. Dia bukan Khaliq. Dia tak layak. Kan? Tak layak untuk disembah. Okay? Jadi patung tu tak layak untuk disembah. Faham jadi yang kita nafikan adalah hak untuk langit, bumi, bintang, matahari. Hak untuk semua benda ini disembah. Itu yang kita nafikan. Kita tak menafikan benda tu dicipta oleh Allah. Okay? So kat sini secara umumnya kita tengok bila kita sebut Al-Khaliq, dengan satu lagi ialah Al-Ilah. Kan? Al-Khaliq ialah pencipta kan? Dan Ilah adalah yang disembah. Okay, yang kita worship, yang kita sembah. Kenapa dia sebut La ilaha illallah dan bukannya La khaliqa illallah? Kenapa secara umumnya Nabi kata qulu la ilaha illallah? Kan, ya am, wahai pak cikku, sebutlah kalimah yang aku akan pertahankan engkau pada hari kiamat. Apa dia? La ilaha illallah. Kenapa dipilih perkataan ilah? Ini bukan la tiada lah. Ni tiada. Soalan saya, kenapa la ilaha? Dia ambil yang ni, la ilaha, dan bukannya la khaliqah. Jangan tanya saya kenapa tak letak alif lam. Itu bahasa Arab Itu bahasa Arab. Kan? Dia tak boleh jadi lal ilaha, tak boleh. Kan, dia pasal dia kena nakirah. Kata nama apa nakirah lupa dah. Kata nama am. Okay? Dia kena kata nama am, dia tak boleh kata nama khas. Okay. Itu bahasa Arab lah. Itu kelas orang lain Okay. Tapi soalan saya, kenapa la ni Allah sebut ilaha? Orang Arab tu secara umum Khaliq itu Allah lah. Okey. Sebab orang Arab memang sebab Allah pun, tapi dia sembah juga yang lain. Ada jawapan lain? Mana sembah dua Tuhan. Allah sembah Tuhan. Dia tak salah tapi tak tepat. Artinya salah lah. Okey, tengok elok-elok Tengok. Pencipta, kan, kalau katalah ini universe, ini ataupun earth, bumi kita ni, kan, dalam bumi ada makhluk-makhluk kan. Secara umumnya makhluk-makhluk dalam bumi ni, manusia lah khususnya, percaya tak Allah adalah pencipta? Percaya tak? Percaya. Kan, mesti kalau kita cakap betul-betul, mula dia kata tak ada Allah, bukan pencipta. Dia kata okey, kenapa? Ada pencipta tak? Tak ada. Kita tanya dia elok-elok, dia akan mengatakan sebenarnya memanglah mesti ada kuasa yang mencipta. Tapi aku tak tahu lah Allah ke tak. Dia cakap macam tu kan. So kita akan hurai kat dia bahawa itulah Tuhan, iaitu Al-Khaliq, Allah. Okay. Tapi adakah semua orang ni tadi ni, yang ni kan, orang yang ni, yang percaya ni, adakah semuanya percaya kat sini? Ini dah ya dah. Adakah yang ni macam mana? Adakah semua orang yang mengatakan bumi makhluk ini ada penciptanya, adakah kesemuanya menyembah Tuhan itu sahaja? Tak. Macam Quraisy kan, Quraisy memang dia kata siapa yang bila Allah tanya siapa yang turunkan hujan dari langit, siapa yang ciptakan? Allah, 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 Allah. Kan? Kenapa engkau tak fikir? Kenapa tak fikir? Maknanya kenapa tak sembah Tuhan tu? Jawapan dia orang, kami jadikan sekejap kita letak macam ni dulu. Allah ini sifatnya Khaliq dan juga sifatnya adalah ilah. Dua-dua sekali. Jadi bila Quraisy ditanya tentang Allah pencipta, betul ke tak? Betul. Allah sahajalah yang berhak disembah, sahaja kena ada perkataan tu, S-H-J, sahaja. Dia orang kata tak. Kenapa tak? Kerana Allah ni dia hebat. Kita nak sembah terus tak boleh. Kita kena ada intermediate. Kita kena ada orang pertengahan. Makhluk hantaran, kan silap apa? Perantaraan. Kita kena ada perantaraan. Itu yang Quraisy cakap. Kita nak sembah terus tak boleh, tak kena. Nak jumpa terus dengan
raja nak jumpa Tuhan, tak boleh. Raja tak kenal kita, tiba-tiba nak jumpa, tak boleh. Kena ada cakap dulu kat orang semua, sampaikan berita apa semua, kan? Munasabah lah. Jadi itu yang dia orang gunakan, konsep tu. Analogi yang salah ni. Okey. Jadi dia orang tak nak, dia tak nak terus, kan, nak sembah Allah terus, kan, nak sembah Allah terus. Dia orang tak nak yang ni. Pasal apa? Kerana ada satu idea pemikiran yang salah, iaitu mereka tak cukup suci lagi. Jadi kena ada satu makhluk tengah-tengah ni, kan, yang kita sampaikan pada dia, dia sampaikan pada Allah. Tapi malangnya makhluk yang tengah-tengah ni adalah, kan, okey, siapa dia? Lat. Kan? Lepas tu satu lagi pula mungkin Uzza. Kan? Dan lain-lain lah, patung-patung. Sini dia jadi tak rasional, tak logik. Kerana patung ni siapa buat? Dia orang buat. Kan? Dan Allah tak benarkan. Kalau Allah benarkan lain, Allah tak benarkan. Tiba-tiba kita lantik sesuatu yang Allah tak benarkan. Boleh? Tak boleh. So itu penjelasan di sinilah. La ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia tak sebut la khaliqa, tiada pencipta. Kerana pencipta ni satu benda yang semua orang dah percaya sebenarnya. Dia yang orang sukar nak percaya ialah sembah. Kenapa nak sembah Allah sahaja? Banyak kuasa-kuasa lain yang hebat. Walaupun tak sehebat Allah, tapi hebat juga. Betul tak? Pergi hutan kan, tiba-tiba ada dengar nampak orang lah apa semua pakai putih lah apa. Dia ni pun hebat juga ni kan. Dia mungkin orang-orang Allah ni kan. Rijalul ghaib kan. Dia panggil lelaki-lelaki yang ghaib. Tiba-tiba muncul depan kita, bantu kita, kita sesat, dia bawa kita keluar. Bagus ni. So setiap kali lalu situ, wahai rijalul ghaib, kan, terima kasih hari itu selamatkan saya. Sepatutnya sebut Alhamdulillah, berterima kasih pada tu pula. Benda-benda gitulah. Okay? Sebab dia kata Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji pada Allah, Tuhan yang pelihara. Perkataan Tuhan Rabb. Dia kata Tuhan dengan Allah. Tak masalah kan, Sama. Cuma dia macam ni ya. Bahasa Melayu ni ada sedikit kelemahan. Bila kita nak terjemah Rabb, kan, kita sebut God, Tuhan. Bila sebut nak terjemah ilah, dalam kamus kita Tuhan juga. Okay, tapi dalam bahasa Arab banyak Rabb, ilah. Rabb ni menunjukkan Tuhan yang mencipta, mentadbir. Daripada perkataan tarbiyah, mentadbir. Ilah ni adalah pihak yang diangkat sembahan kepadanya. Okay, kalau contohnya kan, saya nak berdoa. Okay, bila saya nak berdoa, sesuai yang mana? Allah pencipta ke Allah yang disembah? Allah yang disembah. Kerana saya mengangkat, ni adalah satu bentuk sembahan kepada Allah. Saya minta Allah, kan? Saya minta mengangkat ibadat saya kepada Allah. Saya bagi sedekah, kan, kerana Allah. Okay, sesuai nama Allah Al-Khaliq ke ataupun nama Allah Al-Ilah. Sesuai namanya Al-Ilah. Ibadat itu diangkat kepadanya. Tapi kalau Allah yang menurunkan hujan, maka dia adalah Al-Khaliq. Dah tak? Okay, dari sudut tu je. Dia kadang-kadang dari sudut terjemahan tu. Terjemahan. Baik, akhir sekali dalam hadis disebutkan Ra'sul amril Islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok segala urusan adalah Islam. Maksudnya perkara yang penting sekali adalah Islam. Dalam dunia ni perkara yang paling penting Islam. Okay, menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang Allah redha. Kadang-kadang kita nak serah diri pada Allah, tapi ikut cara kita. Tak boleh, Allah tak terima. Kan? Kalau dapat dia panggil bahasa kita sebut endorsement kan. Dapat endorsement daripada Allah, mana yang ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi, barulah diterima. Wa amuduhu salah. Okey. Tiangnya adalah solat. Bila tiangnya adalah solat, artinya dah masuk Islam, apa pembeza antara Islam dan bukan Islam? Nabi sebut apa? Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah. Perbezaan antara kita dan mereka adalah solat. Faman tarakaha faqad kafar. Sesiapa yang meninggalkan solat, dia telah jatuh kafir. Syiar Islam adalah solat. Itu yang paling utama. Sebab tu kalau nak mendefinisikan negara Islam, tengok ada azan tak? Ada solat tak negara Islam? Secara umumnya setengah ulama mengatakan demikian. Di samping menghukumkan hukum Allah. Okey?
Yang ketiga, wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Okey, dhirwatu sanam ini maksudnya adalah sin ya. Sanam adalah bonggol unta tu. Kan? Bonggol unta belakang tu. Unta kan ada bonggol air tu. Kan? Puncaknya tu. Kenapa Nabi sebut unta? Kita mana ada unta kat sini? Kerana Nabi nak bercakap dengan masyarakat sana. So kita kena fahamlah masyarakat Arab untuk nak memahami hadis Nabi SAW. Puncak urusan ini adalah jihad di jalan Allah. Okey. Dan jihad yang dimasukkan adalah jihad peperangan. Jihad peperangan. Cuma jihad peperangan ini dia adalah kemuncak. Kenapa? Kerana orang tak boleh nak berperang kalau dia tak solat. Dia tak boleh perang. Zakat pun tak apa nak keluar, tiba-tiba nak perang. Tak jadi. Haji pun nantilah aku nak mati setahun sebelum mati aku pergi. Macam dia tahu nak mati bila. Kan? Okay? Akhir-akhir hayat aku akan pergi. Dia tak tahu esok lusa dia akan mati. Kan? Jadi kalau dia tak bersedia dengan benda-benda yang lain, biasanya untuk berperang dia tak akan bersedia. Sebab tu dari sudut dia panggil apa? Kemuncak Islam seseorang itu ialah dia mampu nak mengorbankan dirinya untuk agama. Itulah dia jihad. Okey. Walaupun kita kena faham jihad itu ada 13 level kan. 13 cabang tu kan, ingat kan? Saya tak payah ulang banyak kali kot kan. Tapi secara umumnya kena belajar ilmu, beramal, berdakwah, kemudian sabar melakukan perkara itu. Ini adalah untuk diri kita. Dan buat yang ni kita akan menjadi seorang yang rabbani. Rabbani artinya hubungan kita dengan Allah kuat. Kan? Kuat. Lepas itu saya gatal nak tulis, tak apa saya tulis ya. Pasal masa pun banyak lagi kan, insya-Allah. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. So jihad ni bila kita sebut jihad kan dia ada pertama adalah terhadap jiwa kita. Okay, dan ini dengan 4. Iaitu pertama ilmu, amal, dakwah dan sabar. Okey, siapa melakukan perkara ini dia akan menjadi seorang yang rabbani. Dia mendapat maksudnya dia mendapat dia panggil apa? Panduan daripada Allah. Dia mendapat penjagaan daripada Ar-Rabb. Sebab tu namanya fulanun rabbani. Seorang ni dia, individu ini dia mendapat apa kita nak sebut penjagaan daripada Allah. Itulah lebih kurang maksudnya. Okey, kemudian yang kedua, sini ada 1, 2, 3, 4. Ni detail. Ini yang besar lah. Yang kedua ialah syaitan. Okey, yang ni pula 2, iaitu kita kena berjihad, okay, menentang syaitan. Tadi kita jihad menentang jiwa kita kan. Dia nak suruh solat tak solat, nak tidur tak tidur ni kan. Tidur lebih sedap lagi kot dah. Tapi muazzin tu kata as-salatu khairum minan naum, tapi kita duk rasa an-naum kan. Dia tak kata khair tapi al-ladzu, lebih lazat daripada solat kan. Susah kan. Syaitan pula, syaitan akan dengan syahwat dan syubuhat. Syahwat dan syubuhat. Okey. Apa maksud syahwat? Syahwat ialah perkara yang menepati hawa nafsu. Kan? Syaitan akan ganggu kita dengan hawa nafsu macam tadilah kan. Nak solat dengan nak tidur. Okay? Kemudian syubuhat pula artinya ialah ideologi. Syaitan akan kata iman ni dalam hati je. Tak payah amal pun tak apa. Kalau kamu rasa hati kamu dah hebat, tenang dengan keimanan, tak solat pun tak apa. Kan? Ini adalah kata-kata dari syaitan. Duduk sini sekejap saya nak bangun balik. Okay? Nak rehat sekejap. Kemudian jadi siapa yang boleh buat dua benda ni, maka dia telah dapat mengatasi syaitan. Dia telah dapat mengatasi syaitan. Okey.
Sebenarnya saya nak tengok, biasanya saya terlupa bahagian yang ketiga tu sebenarnya. Kan? Sebab tu saya nak tengok dia punya gambar rajah tu. Kalau sempat lah. Allah musta'an. Kat mana ya? Bila cari macam ni dia tak boleh nak jumpa sangat. Tak apa. Yang ketiga ialah berkenaan dengan kafir. Siapa ingat tolong kan, jihad menentang kafir. Dan yang keempat ialah jihad menentang munafik. Yang ni saya ingat lagi kat sini yang ada. Maksudnya kafir dan munafik lebih kurang sama cara kita nak berjihad menentang mereka, iaitu apa dia? Ada tak buku tu kat sini? Ada. Kalau ada lah buku tu. Apa tajuk buku tu? Sunnah dalam mengamalkan sunnah. Kalau ada. Kafir dengan munafik, kat sini ada badan. Okay, kemudian ada lisan. Kemudian ada harta. Tak atas boleh kot. Okay. Harta. Yang saya lupa satu lagi tu. Okay. Kenapa kita letak badan dekat yang kafir? Kerana jihad dengan orang kafir kan boleh sampai ke tahap fizikal. Iaitu ini namanya perang. Jihad, perang fi sabilillah. Sabilillah. Okey. Yang mana kita tak berperang terhadap orang munafik. Dan jihad terhadap orang munafik lebih dengan lisan, iaitu penjelasan tentang Islam. Kita banyak dengan orang munafik ni, kita kena huraikan. Nanti dia akan faham. Okey. Dan harta kita gunakan untuk sama juga untuk jihad fisabilillah fizikal ini, ataupun juga untuk lisan. Okay. Tak silap saya yang ni adalah hati. Tak jumpa? Tak ada? Tak silap saya lah, ini adalah hati. Tapi tak apa, ni kat AV dulu. Yang kelima kat sini ialah satu lagi bentuk jihad. Dah berapa dah? 7, 8, 9, 10. Yang 7 ni kita buat macam ni sikit, menunjukkan inilah dia jihad fisabilillah. So maknanya 1 daripada 13. Dan kenapa kita buat macam tu? Kenapa? Ini adalah huraian daripada Ibnul Qayyim. Kenapa penting kita faham ni? Supaya kita tak tersalah faham mengatakan jihad hanya ini sahaja. Ada orang cakap macam tu. Jihad ni adalah perang. Jihad ilmu mana ada? Jihad perang. Jihad ekonomi mana ada? Kan seorang lagi pula mengatakan jihad itu adalah ekonomi sahaja. Lagilah pula. Mangkuk lawan mangkuk kan. Tak tahu. Letih kita kan. Yang kelima ni apa? Munafik. Kemudian yang ni adalah zalim. Jihad menentang orang zalim. Okey. Kemudian menentang mubtadi'. Ini Ibnu Qayyim sebut kan, mubtadi' dan pelaku maksiat. Kita sebut asi lah, asi. Okey, asi. Yang ini pun ada 4. Tapi ikut turutan ya. Maaf, ada 3. Yang ni 3 ikut turutan. Pertama adalah dengan tangan, iaitu dengan kuasa lah kan. Ini bukan takwil tau, bukan takwil. Siapa yang ada tangan kan, dia ada kuasa lah biasanya. Maksudnya sekarang ni dia mungkin tulis je, dia tulis. Maknanya dia bos. Dia keluarkan pekeliling mengatakan tak boleh sekian-sekian. Dia menggunakan tangan ke, dia menggunakan lisan, hati. Bos tadi tu dia guna apa sebenarnya? Adakah dia menggunakan hati, lisan atau tangan? Dia guna tangan dia. Kan? Maknanya okey, cuba bayangkan bos buat macam tu. Esok kita yang bukan bos ni, kita pun tulis juga pekeliling lain. Pasal dia guna tangan dia, kita pun guna tangan kita. Kita letak. Apa jadi pada kertas kita? Orang koyak aje. Pasal apa? Pasal tak ada kuasa. Okey? Baik. Tangan, lisan dan hati. Yang kat sini 11, 12 dan 13. Okey, cuma ini adalah berturutan. Maknanya ke bawah gitu. Mengikut kemampuan. Siapa yang mampu, siapa yang melihat kemungkaran, kezaliman, bid'ah, maksiat,
Okey, apa dia kena buat? Ubah dengan tangan. Tak mampu, ubah dengan lisan. Okey, tegur sahaja. Kan? Yang ketiga, ubah dengan hati. Ini adalah tahap wajib. Wajib. Mesti ada engkar dalam hati. Nampak orang buat maksiat, aku pun nak buat juga tapi tak boleh. Tak boleh. Kita tak engkar. Dan Nabi kata ini adalah selemah-lemah iman. Nampak orang buat maksiat, maksiat ini aku tak nak buat. Aku benci maksiat ni. Okey. So ini 13. Ibnul Qayyim mengatakan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling hebat melaksanakan jihad di jalan Allah, kan? Baginda memulakan jihad seawal mendapat risalah, mendapat kenabian, sehinggalah baginda wafat. Okey, semua bentuk jihad ini telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Okey. So itu yang akhir sekali di sini, wazir wa tusanamihi al-jihadu fi sabilillah, artinya nombor 7. Tapi nak sampai nombor 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dah settle dah, selesai dah. Jihad yang paling besar ni. Yang paling besar yang nombor 7 tu lah. Nombor 7. Bukan satu sini, 7 kecil ni. Okey, jihad dengan badan, fizikal, iaitu perang fi sabilillah. Kan Nabi kata jihad yang paling besar lagi iaitu melawan hawa nafsu. Jihad yang paling besar adalah melawan hawa nafsu ya. Hadis tu ada masalah sikit rasanya. Bukan merupakan hadis yang sahih lah. Okey. Okey. Wallahu alam, selesai pembahasan mengenai 3 landasan utama. Alhamdulillah selesai perbincangan kita. Dan seperti yang tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, kitab ni mudah sahaja, kan? Nak sebut kitab pun boleh, nak sebut kutayyib pun boleh. Kitab kecil kan, risalah kecil, kan? Tapi isi dia cukup hebat. Dia mengubah kita punya pemikiran terhadap Islam, kan? Dan dia menjadikan Islam yang kita nak bawa ni adalah Islam yang kembali asal, kan? Yang pure, kan? Bukannya Islam yang apa kita nampak okeylah semua, tak check balik semula, kan? Tagut-tagut jangan ikut, okay? Dan sebagainya lah, kan? Nak jihad pula, jihad kita kena tahu jihad yang paling tinggi perang, betul, kan? Tapi nak sampai situ kena ada banyak lagi bahagian-bahagian lain yang perlu kita usaha untuk nak laksanakan. Dan selagi mana seseorang tu dapat melaksanakan yang paling banyak di sini, lagi banyaklah, kan, jihad dia tu, kan, lagi kuat jihadnya. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kita untuk mempertahankan dasar yang pertama, iaitu agama kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dasar yang kedua iaitu agama kita, dan dasar yang ketiga iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan zikir yang biasa kita sebut, kan? Zikir yang biasa kita baca pagi dan petang, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula. Dalam satu riwayat wa bi Muhammadin nabiyya. Okey, kita tak sebut benda tu. Inilah dia perbincangan dia. Sekarang ni kita dah sebut yang tu, kita faham secara umum redha dengan Allah sebagai Tuhan tu apa maksud dia. Redha dengan Islam sebagai agama apa maksud dia. Dan redha dengan Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabi apa maksud dia. Okay? Jadi itu semua insya-Allah kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita dan memberikan kita al-qaulus thabit. Okey, al-qaulus thabit ni apa dia? Kan, pendirian yang tetap. Di mana? Akhirat nanti. Okey, dan akhirat tu pula di mana? Masuk kubur. Okey, kerana dalam beberapa hadis Nabi SAW berkata, is'alu li akhikum at-tathbit. Kan, mintalah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ketetapan kepada saudaramu yang baru sahaja dikebumikan. Fa innahu al-ana yus'al. Kerana sekarang ini dia sedang diuji, diberikan soalan. Disoal. Apa soalannya? Dalam hadis lain, apa? Ma rabbuk? Kan, ma dinuk? Kan, apa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu, dan siapa lelaki yang apa dia? Lelaki yang datang kepada kamu ni lah. Siapa dia? Kan? Kalau kita jawab ha memang habis lah. Kan? Ha tak tahu tak boleh. Okay, ni memang dia macam mana kita sebut soalan bocor. Tapi soalan bocor ni bukan semua orang boleh jawab.
Kenapa bukan semua orang boleh jawab? Kerana yang nak menentukan dia boleh jawab atau tidak adalah amalannya. Umar radhiyallahu anhu nampak ada orang letakkan payung atas satu pokok, satu kubur kan. Umar kata buang payung tu. Biarkan amalannya memayunginya, menjadi payung kepadanya. Kalau letakkan pun, kalau dia tu tak beriman kan, dia tak buat amal apa, payung, letaklah payung ke, letak rumah ke apa ke, tak panas-panas juga. So amalan dia yang menentukan dia. Okay? Yang talqin tu memang ada hadis. Talqin ni Imam lah yang kata dia soal dia sendiri jawab. Kan? Apa Tuhan dia jawab. sebenarnya ada hadis yang sahih mengatakan dalam satu ketika, satu masa ni, selepas Nabi SAW mengebumikan, bahkan semasa setengah sahabat sedang menguruskan pengebumian seorang sahabat yang meninggal, Nabi duduk dan Nabi bacakan hadis yang panjang kan, bahawa seorang lelaki yang beriman apabila dia mati, okay, dan dikebumikan, akan datang kepadanya dua malaikat kan, mendudukkan dia, menjadikan dia baring kan, dudukkan dia, bertanya kepadanya soalan tadilah, man rabbuk, ma dinuk, man hadzal ladzi bu'itha fikum, siapa yang dibangkitkan pada kamu ni, kenal tak kan? Orang yang beriman akan mengatakan, dia adalah Tuhanku Allah, agamaku Islam, dia ini adalah Nabi Muhammad. Okey. Lalu ringkasan saya buat ringkasan situ, lalu akan rohnya akan dihantarkan ke langit kan. Kemudian diterima, okey, kemudian dipulangkan kembali, okey, dan dibuka kuburnya itu menjadi satu tempat yang cukup luas, maddal basar, madda basarihi, mengikut pandangan matanya, luas sangatlah kan, sejauh mata memandang. Okay. Adapun orang yang kafir, ni dia yang gerun kita dengar ni kan, apa dia? Datang malaikat tadi sama juga kan. Sebelum tu kemudian datang seorang lelaki yang berbaju putih, baunya wangi kan, datang duduk dengan orang yang beriman tadi ni kan, dan orang tu tanyalah, siapa kamu ni? Wajah kamu cantik kan, handsome, pakai pun cantik, segak kan, putih, elok, semua wangi. Siapa kamu ni? Apa jawapan dia? Ana amaluka salih, akulah amalanmu yang salih. Okay. Lepas tu dibuka pula satu tingkap bahagian untuk menampakkan tempatnya dalam syurga kan. Kawan tu bila tengok, orang beriman tengok, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Tuhanku, cepat-cepatlah bangkitkan, laksanakan hari kiamat. Nak duduk sini, walaupun sini kira hebat kan tempatnya, tapi sana tu lagi hebat lagi. Wahai Tuhanku, cepat-cepatlah hancurkan dunia ni cepat, jadikan hari kiamat terus, aku nak masuk sana. Okey, yang orang yang kafir ni pula, dia start daripada awal lagi. Malaikat Munkar Nakir datang, dudukkan dia, tanya dia kan. Setiap kali tanya tu, siapa Tuhan, jawapan dia la adri. Tak tahu. Macam kiranya. Apa? Tak tahu. Okey, siapa agama kamu apa? Tak tahu. Siapa lelaki yang dibangkitkan kepada kamu, yang diutus kepada kamu? Tak tahu. Okey, dengan itu malaikat akan berkata, la daraita wala talauta. Okey, engkau tak tahu, memang betul engkau tak tahu, dan engkau tak belajar pun. Kan, dah lah tak tahu, tak mengaji pula tu. Tak, maksudnya dah lah engkau bodoh kan, tak nak belajar. Okey, tak nak pergi cari ilmu tersebut. Okey, kemudian akan diangkat ke langit roh dia, tapi roh dia akan ditolak balik kan. Bila tolak balik, jatuh kan, dia akan lepas tu kuburnya tadi kubur orang Islam ni, kubur diluaskan kan, luaskan. Yang ni kuburnya akan disempitkan. Bayang tu, sempitkan bila sini, hatta takhtalifa adla'uh, tulang-tulang, dia panggil tulang apa ni, tulang rusuk dia tu jadi bertembung. Bunyi tu saya buat lah kan, tapi maksudnya nak pergi kadang-kadang nak pergi faham sikit kan. Tulang tu masuk dan dia akan meraung. Okey, dan akan dibuka. Lepas tu minta maaf, datang seorang yang pakaian hitam, muka hitam busuk kan. Yang datang, siapa kau ni, dah lah muka busuk, hitam, baju pun teruk ni kan. Siapa kau ni? Ana amaluka, kan, aku adalah amalan kamu. Tak ingat perkataan dia, tapi aku adalah amalan kamu yang tidak baik, yang penuh dengan maksiat tu. Okey. Dengan itu akan dibuka satu tingkap, tunjukkan tempat dia dalam neraka.
Tak ada syurga lah, neraka lah. Kan? Dan apa doa dia? Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Tuhanku, jangan laksanakan hari kiamat. Biar kat sini lebih elok lagi. Pasal kat sana tu lagi dahsyat lagi. Ini tulang-tulang kena dia pecah macam mana pun, kat sana lagi teruk lagi. So biarlah kat sini wahai Tuhanku. Okay? Jadi itu hadis ni memang Nabi sebut. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut kan semasa sebagai satu tazkirah kepada orang yang hadir ke majlis ataupun ke yang membawa jenazah untuk dikebumikan. Okey. Dan untuk siapa? Untuk orang yang hadir. Untuk orang yang hadir. Okey. Tetapi begitulah berlaku ada beberapa, saya rasa beberapa riwayat yang tak berapa sahih sangat, okey, yang digunakan oleh sebahagian ustaz-ustaz kita ataupun ulama kita untuk nak menjustifikasikan ataupun membenarkan talqin. Okey. Tapi yang tadi tu memang sahih, tak ada masalah. So kalau kita nak bagi tazkirah, cara tu baca hadis tu pun dah cukup dah. Kan, baca hadis tu pun dah cukup dah untuk mendapat peringatan dan memberikan peringatan. Okey. Mana kesenangan tu semua kat dalam alam kubur tu lah. Sebagaimana ada azab kubur, ada juga nikmat kubur. Mana dalam badan tu, walaupun badan tu dah hancur semua. Badan dan juga roh dua-dua sekali. Yeah. Okey. Kalau surah Yasin ayat 51 52 letak badan dah hancur. Berai dia kata. Itu alam lain. Alam lain ni dia punya hukum dia lain. Kan, maksudnya walaupun dah hancur badan dia, kan, maknanya ada setengah orang tu dia kat atas kapal terbang kena bom meletup, tak tahu ke mana badan dia. Adakah dia tak kena azab kubur? Kalau dia kafir kena. Macam mana? Allah yang lebih mengetahui. Kan? Dia dapat kata matinya anak dia tu ambil tu dalam barzakh di situ. Alam barzakh lah tu. Kubur tu alam barzakh lah. Imam Bukhari di situ dilihatkan syurga dan neraka. Amalan dia Sama dengan hadis yang saya baca tadi. Alam barzakh tu ialah alam kebiasaannya, Nabi sebut kebiasaannya kubur lah. Tapi orang yang tak ada kubur pun dia tetap kena juga. Tapi kalau gitu macam mana Ustaz? Badan dia dah tak ada, dah hancur dah. Kan, sama juga yang dalam kubur ni pun ada yang akan dimakan oleh ulat nanti, hancur juga. Kan? Jadi perkara tu adalah perkara ghaib yang kita beriman. Macam mana kita tak tahu. Tetapi pastinya dia akan kena. Akan kena azab tu dia akan kena. Bahkan nikmat tu kalau dia baik dia akan kena. Okay, so kita tak boleh nak samakan alam masa tu. Macam kita ni, badan kita ada bau rasa. Tapi kalau dah terpotong tangan, kita kutuklah tangan tu macam mana pun, kita tak rasa. Kan? Okay? Jadi kita pun sini akan mengatakan kalau nyawa dah keluar, tak rasa pun, tak kisah kan? Tapi tak. Dalil menunjukkan walaupun nyawa dia dah keluar, kan, dia tetap dia akan rasa nanti. Kan, sebagian ulama ada khilaf kat situ mengatakan kena kat badan dia ke, kena kat fit and roh dia ke, kan? Tapi insya-Allah yang lebih kuatnya ialah dua-dua sekali. Cuma macam mana dua-dua sekali, itu terpulang pada Allah. Itu bukan bidang kita lah untuk nak bicarakan. Okey? Talqin pandangan saya bid'ah lah. Kalau tanya saya lah, pandangan saya bid'ah. Kerana yang Nabi buat tu talqin kepada orang hidup. Di kubur lah, dalam kubur. Bukan dalam kubur, maksudnya dalam perkuburan. Kubur kat bawah, dari tanah perkuburan. Nabi cakap dengan orang yang hidup. Cuma sekarang ni kita bercakap dengan orang yang dah mati. Kan? Beza kan? Nabi dia tak pergi macam kita kan, wahai fulan bin fulanah, wahai fulanah binti fulanah. Tak ada, Nabi tak sebut yang tu. Nabi akan mengatakan orang yang beriman, macam saya sebut tadi. Itu maksud hadis tu. Orang yang beriman, bila dimasukkan, malaikat munkar nakir datang dan sampai habis tu. Okay? So boleh nak buat yang tu. Maknanya kalau orang yang mengatakan bid'ah macam saya ni, kalau diminta untuk talqin, saya akan buat yang tu lah. Saya buat yang tu. Saya akan duduk, saya akan baca. Kan? Nak duduk depan kubur, duduk. Tapi saya tujukan kepada orang yang datang ni. Pasal dia dah lepas dah. Dia bukan soalan macam kalau datang munkar nakir kau jawab macam ni. Tak. Kan? Dia bukannya kita beritahu dia boleh jawab. Tak. Dia bukan soalan bocor talian hayat. Tak ada. Kan? Semua tu dah tak ada dah. Amalan dia yang akan menentukan dia boleh jawab ataupun tidak. Sebab tu Omar faham nak letak payung. Macam kita nak bantu, tak payung kan? Tak payung, tak bagi panas. Omar mengatakan, da' amalahu yuzilluhu. Biarkan amalannya yang memayungkan dia, memayunginya. Okay? So itu caranya kat sini lah. Walaupun siapa yang nak buat tu kita tak ada kuasa nak larang kan. Dia nak buat, dia buat lah. Itu hal dia lah. dalam Quran surah Al-Waqiah kata orang dahulu, orang kemudian aku hisap dulu baru aku azab. Orang pergi kesenangan itu
syurga, kesusahan dia ke neraka. Dia hisap dulu. Al-Quran lah. So, hisap dulu baru ada kesenangan, kesusahan. Azab lah. Yang kubur ni azab yang ringan lah. Betul. Kubur ni azab ringan. Okay, ada azab yang lebih berat lagi. Okay. Kemudian hisab tu pula yang di kubur ni dah kena dah sikit kan, dan di akhirat nanti akan kena pula yang lebih dahsyat lagi. Tetapi semua tu akan dilakukan dalam bentuk yang tersusun. Allah susunkan akan dihisap satu demi satu amalan kita. Sampai Nabi Muhammad SAW dia minum air sejuk kan. Satu ketika tu air sejuk dia minum, Nabi Muhammad mengatakan nikmat ini juga akan dipersoalkan. Kecil lah nikmat tu, air sejuk je. Kita bukan air sejuk, air apa? Air apa? Jus pula tu kan. Jus yang hebat-hebat ni apa semua ni kan. Jus hotel bukan sama dengan jus apa? Jus biasa-biasa ni kan. Betul tak kan? Dan sebagainya lah. Kan, jalan kaki bila sejuk, kita bukan jalan kaki je. Kereta lagi, kereta pula jenis macam mana? Kan? Semua tu akan dipersoalkan. Okey, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ada soalan lagi? Ustaz, lepas ni kuliah apa? Lepas ni saya pun tak tahu lagi. Kan? Saya tak tahu, saya akan fikirkan insya-Allah. Nanti saya akan fikirkan buku yang mudah-mudah lah sikit untuk kita habiskan. Okay. Yang ni sebenarnya nak bagi sanad boleh dah ni. Kan? Kan? Bagi yang hadir dari mula sampai akhir tu boleh bagi sanad lah. Kan? Kalau dia hadir sikit-sikit pun boleh juga bagi sanad separuh. Kan? Insya-Allah. Nanti kita fikirkan apa yang sesuai. Nanti saya maklumkanlah pada pihak Yayasan Taklim insya-Allah. Ada soalan lain? Syurga dengan neraka dalam ada orang ke tak ada? Ya, setakat yang kita tahu tak ada lah. Kalau yang masa Isra Mi'raj yang Nabi nampak. Masa Isra Mi'raj yang Nabi nampak. Betul juga soalan tu. Wallahualam, nanti saya cek balik. Kena cek balik. Hadis Isra Mi'raj yang sahih ada, yang tak sahih pun ada. Kan? Dan ada sebahagiannya adalah mimpi sebelum Nabi pergi kan. Tapi tak apalah, nanti kita cek balik semula insya-Allah. Okey. Saya mungkin dalam minggu bulan yang akan datang ni dengan satu lagi saya akan tulis tentang Isra Mi'raj dalam majalah Islam. Dan benda-benda tu, soalan tu baru keluar, bagus juga. Kita cuba masukkan yang tu lah kan. Okay? Tak terfikir pun sebelum ni kan. Okay? Ada soalan lain? Ustaz, yang munafik tu, yang betul-betul orang munafik atau orang yang ada sifat munafik? Yang munafik pastinya orang yang ada sifat munafik. Pasal kita tak tahu yang betul tu macam mana. Kan? Maknanya Nabi kan sebut ada 4 sifat kan orang munafik. Ada setengah riwayat kata 3, setengah riwayat kata 4. Saya pernah sebut sekali 4, orang kata tak ustaz 3. Kan dia kata tak, ada 3 ada 4. Ya. Idza haddatsa kadzab ataupun kadzib. Kalau dia bercakap dia menipu. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji dia mungkir. Kalau dia diberi amanah, dia khianat. Wa idza tumina khan. Kalau dia beri amanah dia akan khianat. Dan Kalau dia macam bergaduh, wa idza khasama fajar. Okey. Dalam satu riwayat mengatakan kalau dia bergaduh dia akan melampaui batas. Kan? Dia bukan bergaduh tak mahu sebutlah kan. Bodoh. Itu bukan gitu. Kan? Orang kata dia bodoh, dia jawab balik, engkau yang bodoh. Bukan itu. Kan itu tak apa, tapi orang kata dia kamu tak cerdik. Dia maki satu kabilah tu. Kan? Dia kata yang tak cerdik bukan kau saja, bapa engkau, nenek engkau, apa semua tu termasuk cucu kau yang tak keluar lagi. Kan? Itu namanya wa idza khasama fajar. Kalau dia bergaduh dia akan melampaui batas. Fujar. Kan kita tak boleh. Jangan sekali-kali gitu. Kan relax. Biarkan. Nabi Muhammad orang kata dia muzammam, yang keji. Dia relax, dia cool, dia kata alhamdulillah Allah selamatkan aku daripada cercaan Quraisy. Kerana aku ni Muhammad. Orang Quraisy duk cerca muzammam. Siapa? Semua tak tahu. Kan kita lebih kurang kan. Orang Quraisy duk cerca muzammam. Sedangkan aku adalah Muhammad. Maknanya bukan akulah. Kenapa tak? Okay? So kalau kita ikut sunnah, orang kata kita Wahabi. Siapa Wahabi? Tak tahu. Kan? Saya tak tahu, saya ikut sunnah Nabi. Kan? Ada masalah? Tak ada masalah. Imam Syafi'i orang kata dia Syiah. Kan? Dia kata dia ikut sunnah. Kenapa pula? Kalau Syiah tu adalah, bahkan dia bagi lagi puisi kan, kalau Syiah itu adalah cinta keluarga Nabi, memang aku cinta keluarga Nabi.
Tapi adakah begitu? Tidak kan? Jadi aku bukan Syiah. Selesai. Okay? So jangan risau sangat apa orang cakap pada kita. Kita kena belajar tengok keredaan Allah. Kan? Okay, soalan ni apa tadi lupa lah. Soalannya munafik. Munafik ni 4 tadi. Kalau siapa yang ada 4 sifat, kan? Dia adalah munafik yang kana munafiqan khalisan, munafik yang sempurnalah nifaknya tu. Tapi kita ni kita berurusan saja begitu. Nak hukum dia munafik jangan. Tapi kita urusan dia seolah-olah dia tu munafik. Okay, tapi nak mengatakan dia munafik, dia akan berada di dalam neraka yang paling bawah sekali. Jangan. Okay, tapi sifat munafik ada pada dia 4 sekali ada. Kan? Dan 4 tu ada macam pada kadar yang meresap masuk ke dalam. Bukannya dia memang kalau bercakap mesti menipunya. Tak pernah lagi dalam 10 kali dia bercakap, 1 tak menipu. Semua menipu. Kalau dia bergaduh setakat ni, kita tengok sejarah dia, kan, dan sampai sekarang pun tak keluar apa-apa taubat kan daripada dia yang tarik balik ke tak ada. Kalau dia bergaduh mesti dia akan melampau. Amanah yang diberikan semua dia hancurkan. Apa lagi yang satu lagi? Yang janji-janji semua dia mungkiri. Jadi kita berhati-hati dengan dia. Urusan kita pada dia seolah-olah urusan dengan orang munafik. Artinya apa? Jangan lantik jadi ketua. Jangan lantik jadi imam. Jadi benda-benda yang utama jangan bagi kat dia. Okey? Jadi begitulah. Dan kita tak boleh nak hukum seseorang tu munafik yang masuk neraka. Munafik yang besar ni maksudnya nifak akbar, maksudnya ialah munafik dalam dia kafir, luar dia Islam. Itu kita jangan sebut. Pasal benda ni terlalu susah kita nak hukum. Kita hanya hukum dengan amalan dia. Okey, insya-Allah. Ada soalan lain? Tak ada ya? Alhamdulillah, kita bersyukur kita dapat selesai yang ni, dan kita akan fikirkan apa lagi kitab untuk selepas ni, dan kita tutup majlis kita dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.